Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹平安。 Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, seri daripada ucapan bahagia khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. 今天我们要思想一个主题，就是这个一连续，就是主耶稣登山宝训的所说“有福了”这句话。 Mari kita melihat Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 我们来看马太福音第5章第8节。 Mari kita baca bersama-sama, hanya ayat 8 saja. 我们一起来诵读，只读第 Ya, 8 bahasa Indonesia 节， terlebih dahulu ya, kemudian 先用 Mandarin. 印尼语诵读。 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 清心的人有福了，因为他们必得见上帝。 Mari kita masuk di dalam doa sebelum perenungan ini. 我们还没思想主的话之前，我们先来祷告。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus mengajarkan ucapan bahagia ini kepada kami, kepada murid-murid. 主啊，我们感谢你，因为主耶稣向门徒们，也向我们教导有关于有福这句话的教导。 Dan kami bersyukur Engkau yang memampukan Matius, si pemungut cukai, untuk mencatatkannya untuk kami. 主啊，我们感谢你，因为你使马太这位税吏能力来写下这篇经文。 Kami yakin dan percaya setiap butir kebenaran di dalamnya akan menolong kami, menghibur dan memberikan kami kekuatan. 主啊，我们相信你的真理将会安慰、坚固我们每一个人。 Oleh sebab itu, Tuhan mampukan kami untuk bisa mengerti dan juga kami bisa melakukannya. 主啊，求你帮助我们，好让我们可以明白，并且给我们能力行主你的道。 Kami bisa hidup di dalam realitas firman Tuhan yang dijabarkan, yang dijelaskan untuk hari ini. 好让我们在我们每天的生活当中，可以实际上行出你的话语来。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Hari ini kita akan merenungkan ucapan Tuhan Yesus yang ke-6, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. 今天我们要思考的这一节的这个经文，这个主题呢，是有关于主耶稣在登山宝训说有福的这句话的第6句，就是清心的人有福了， Mereka akan melihat Allah. 因为他们必得见上帝， Melihat Allah. 看见上帝。 Setiap kalimat ucapan bahagia selalu disertai dengan janji, dengan kabar baik dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. 每次当主耶稣说了有福的这句话的教导呢，都带着有应许和好的信息。 Murid-muridnya telah mendengarkan khotbah Tuhan Yesus yang berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. 门徒们已经听到主耶稣的讲道，有关于天国已近了，应当要悔改。 Berbahagialah, Makarios. Makarios orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. 清心的人有福了 ，Makarios 是他的原文，因为他们必得见上帝。 Di dalam bahasa Perjanjian Baru, Makarios itu adalah keadaan di dalam relasi yang benar. 在新约圣经里，这个 Makarios 这个字的含义就是我们处在一个正确的关系上， Yaitu keadaan dalam relasi yang benar dengan Tuhan Allah dan dengan sesama. 就是我们与上帝和人之间有一个正确好的关系。 Di dalam relasi tersebut, seseorang itu, tanda kutip, diberkati menurut pandangan Allah, bahkan ketika orang itu tidak merasakan gembira ataupun dalam situasi yang tidak menyenangkan. 这所谓处在一个正确好的关系是什么意思呢？就是上帝会按照他的看法来祝福一个人，虽然这个人可能在经历或者处在一个不快乐或者不舒适的情况之下。 Makarios itu tidak berarti happy. Makarios 的意思它的意思不是说是快乐。 Happy dalam bahasa Inggris itu bergantung keadaan. Happy happening. Happy happen. Happy terjadi sesuai dengan keadaan. 哦，在英文的这个字 happy 就是快乐呢，它是因着某件事情的发生而造成快乐的。 Dan Makarios ini sebenarnya tidak berarti pencurahan berkat. Makarios 的意思也不是说
这个祝福的浇灌。 Saya setuju dengan khotbah Pendeta Yuso minggu lalu yang mengartikan Makarios itu sebagai selamat, selamat engkau bermurah hati. 我同意优作牧师上一周所讲的道，他说 Makarios 的意思就是恭喜， Atau mungkin lebih tepat adalah sebuah ungkapan, sebuah pengakuan mengatakan engkau sudah benar, engkau sudah di dalam relasi yang benar, engkau sudah di dalam koridor yang benar. 或者是一个说明说你是对的，你已经处在一个正确好的关系上，你已经处在一个正确的这个道路上。 Benar engkau sudah benar, engkau miskin di hadapan Allah. 你在主的面前虚心是对的， Benar engkau sudah benar di dalam relasi yang benar ketika berduka cita karena dosa. 你因着罪，你感到这个哀痛，这个是对的。 Benar engkau sudah benar ketika engkau lapar dan haus akan kebenaran. 你是对的，当你感觉到饥渴慕义的时候， Benar engkau sudah benar di dalam relasi yang benar ketika engkau bermurah hati. 对的，你是对的，你是处在一个正确的关系上。当你存有一个联系的心的时候， Benar engkau sudah benar di dalam relasi yang benar ketika engkau suci hati, engkau akan melihat Allah. 对的，你是处在一个正确对的关系上。当你清心的时候，你是有福的，你必得见上帝。 Di antara semua 8 ucapan bahagia yang keenam ini adalah ucapan bahagia yang paling memikat hati, yang paling menawan hati. 在这个8句话的这个主耶稣所说的有福，这个第6季的这个有福，就是所谓清心的人有福的，这个是最吸引人心的一句话。 Saya belajar berpegang ucapan bahagia yang keenam ini. 我就学习要抓住这个第6季的所谓的有福， Karena melihat Allah adalah hasrat kita yang paling dalam. 因为看见上帝是我们人内心最深处的渴望。 Karena melihat Allah adalah janji yang terbesar bagi umatnya. 因为得见上帝是上帝对人类最大的应许。 Pertanyaan bagi kita, apakah benar-benar mungkin kita memiliki hati yang suci sehingga kita melihat Allah? 问题是说，是否我们真正拥有一颗清心使得我们可以看见上帝呢？ Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin kita melihat Allah? 接下来的问题是说，是否有可能我们看见上帝呢？ Di dalam pengertian apakah, di dalam hal apakah kita melihat Allah? 在什么事上，在什么情况之下，我们可以看见上帝呢？ Saya tidak tahu sepenuhnya, karena ini adalah misteri terbesar bagi kita untuk melihat Allah. 我不完全的明白，也不完全的知道，因为这个人类看见上帝的事呢，是一个很奥妙的事情。 Apakah melihat Allah untuk saat ini atau untuk nanti suatu saat? 是否看见上帝是现在或者以后呢？ Apakah memandang Allah dimengerti secara literal, yaitu dengan mata jasmani kita, seperti saat ini kita melihat ruang kebaktian? 是否这个所谓的看见上帝是文字上的含义呢？就像我们现在用肉眼看到今天早上的崇拜呢？ Ataukah dengan mata rohani melihat yang tidak kelihatan, atau pengertian dengan mata iman kita? 是否他的意思是说，用我们的灵眼或者用我们的信心之眼去看到那看不到的东西呢？ Apakah melihat Allah itu adalah kiasan, sebuah metafora? 是否看到上帝是一个比喻的含义呢？ Apakah kita mungkin dapat melihat Allah? 或者说，有没有可能我们可以见到上帝？ Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius anak rohaninya demikian di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 17. 使徒保罗写给他属灵的孩子提摩太，在这个提摩太前书第1章那里这样子说： Sebuah doksologi, perhatikan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. 1 Timotius 1 ayat 17. 提摩太前书第1章17节那里说：但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见永世的君王，独一的上帝，直到永永远远。
阿门。 Allah yang tak nampak. 看不见的上帝， Apakah Allah tak nampak, tak kelihatan bagi seluruh umat manusia? 是否这位看不见的上帝是给所有的人类呢？ Atau kalau berdasarkan cerita Alkitab, apakah Allah hanya tampak bagi sebagian umat manusia yang merupakan umat pilihannya? 或者是说，上帝只能为那些他的选民才能看得见呢？ Mungkinkah kita melihat Allah? 是否有可能我们看见上帝呢？ Di dalam sebuah kisah, di dalam Kejadian pasal 32, kisah Yakub di Peniel. 在圣经里，一个故事就是有关于雅各的故事，在创世纪32章那里。 Ya, dikatakan Yakub bergulat dengan seorang laki-laki sampai fajar menyingsing. 那边说雅各呢，以一个人摔跤直到黎明。 Dan dikatakan orang itu tidak dapat mengalahkan Yakub, kemudian dia memukul sendi pangkal paha Yakub. 在那里说，这个人没办法打败雅各，所以他就这个摸了他大腿的窝。 Orang itu berkata kepada Yakub, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. 这个人就对雅各说：“你就容我去吧，因为这个快要黎明了。” Tetapi jawab Yakub kepada dia, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jikalau engkau tidak memberkati aku. 但是雅各对他说：“我不容你去，如果你不给我祝福。” Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, yaitu artinya wajah Allah, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. 所以雅各呢，就把那个地方起名叫这个比努以勒，意思就是说我面对面见了上帝，我的性命仍得保全。 Mari kita melihat kisah lain. 我们再看其他的这个事件， Keluaran pasal 33. 出埃及记33章， Ketika Musa yang rindu untuk melihat kemuliaan Allah, 当摩西很渴慕见到上帝的荣耀的时候， dia memohon kepada Tuhan Allah Yahweh, katanya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. 摩西就求耶和华说：“求你显出你的荣耀给我看。” Tetapi Tuhan menjawab Musa demikian, engkau tidak tahan memandang wajahku. 但是耶和华却回答摩西说：“你不能看见我的面， Sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku dapat hidup. 因为人见我的面不能存活。” Padahal di dalam beberapa ayat sebelumnya, di pasal yang sama, ayat 11, dikatakan Tuhan itu berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang teman berbicara. 虽然在这个前几个经文呢，在那里说，耶和华对摩西说，他是以摩西面对面的谈话，就好像朋友打谈话一般。 Apakah ini merupakan satu bahasa kiasan yang menunjukkan betapa intinya Musa dengan Tuhan Allah? 是否这个是一个比喻的这个话语呢？来描述上帝与摩西有一个亲近的关系。 Di dalam kisah Yakub di Peniel, Yakub berhadapan melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawanya tertolong. 在这个摩西在这个比努以勒那边见到上帝的面，但是他的生命还得保全。 Tapi Tuhan Allah Yahweh tidak mau Musa melihat mukanya. 但是耶和华却不要摩西看见他的这个荣耀，他的面。 Pertanyaan adalah, apakah Musa itu kurang suci hatinya? 问题是说，是否摩西他的心不够洁净呢？ Benar? 是吗？ Di dalam Alkitab dikatakan, Musa itu adalah orang yang paling lembut hatinya. 在圣经里面说到，摩西是一位很温柔的人。 Apakah kisah Yakub di Peniel mengatakan bahwasanya dia memandang Allah itu adalah bahasa kiasan? 是否雅各呢，在这个这个以勒的这个故事里，是一个描述比喻的一个话语呢？ Semakin bingung kita merenungkannya.
我们思考之后更觉得疑惑。Ataukah orang yang bergulat dengan Yakub di Peniel, yaitu adalah wujud teofani Allah, yaitu Allah yang menyerupa diri seorang manusia. 是否这个雅各在这个比努以勒的这个事件，以那个人摔跤的这个事件呢，是上帝起了人的这个样式所显明出来的呢？ Yaitu Allah yang menekan, Allah yang melingkupi kesucian dan kemuliaan sehingga kita melihat Dia, kita dapat hidup. 是上帝以他的荣耀和圣洁来护庇这个人，因此我们就可以看见他。 Memandang Allah adalah misteri terbesar bagi kita. 看见上帝是对我们是一个最大的奥秘的事件， Tetapi itu adalah janji yang terindah untuk kita. 但是这个却是一个最美好的应许。 Melihat Allah. 看见上帝， Rasul Yohanes, seorang murid yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus, dia menuliskan di dalam pendahuluan kitab Injilnya demikian. 使徒这个约翰就是主耶稣所爱的一位使徒，他曾经在他的这个约翰福音那里这样子写。 Dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Kristus. Dialah yang menyatakannya. 从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。 Di dalam bahasa teologis dikatakan Tuhan Yesuslah yang mengeksegesis Allah. 在神学里这样子说的，就是主耶稣来彰显天父。 Tuhan Yesuslah yang menjelaskan, Tuhan Yesuslah yang membukakan, Tuhan Yesuslah yang menyatakan siapakah Allah Bapa. 是主耶稣来解说、彰显谁是这个上帝天父。 Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum dia diadili dan ditangkap, ada seorang Filipus, muridnya, bertanya kepada Tuhan Yesus demikian. 在主耶稣还没有被抓、被审判的那个晚上呢，有一位主的门徒，就是腓利，问主耶稣说 Filipus berkata, Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagiku. 这个腓利对主耶稣说：“你将天父显给我们看，我们就知足了。” Apa kata Yesus kepada dia? 主耶稣对他说什么呢？ Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. 主耶稣对腓利说：“你们那么久跟随了我，难道你们还不明白吗？” Perhatikan perkataan Yesus. Barang siapa telah melihat aku, kata Tuhan Yesus, ia telah melihat Bapa. 主耶稣对他说：“你们看到我，就是看到天父。” Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? 你怎么会说把天父显给我们看呢？ Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa tak kala mereka melihat Tuhan Yesus, maka mereka melihat Allah. 主耶稣教导门徒们说：“当你们看见我的时候，就是看见天父了。 Namun ketika mereka melihat Yesus, mereka tidak mati. 但是当他们看到主耶稣的时候，他们却不死。 Apakah wajah Tuhan Yesus yang mulia, yang suci itu terselubung sehingga murid-muridnya yang melihat wajah Tuhan Yesus, mereka tidak mati? 是否主耶稣他的容面被隐藏起来，因此当门徒们看见主耶稣的面的时候，他们不死呢？ Kemudian muncul satu pertanyaan lagi bagi kita. 然后又出现另外一个问题： Bagaimana kita dapat melihat Tuhan Yesus sedangkan Tuhan Yesus tidak ada di saat ini bersama kita? 我们怎能看见主耶稣呢？因为主耶稣现今已经不在这个世界上了。 Mungkinkah kita melihat Allah? 我们是否有可能看见上帝呢？ Tuhan Yesus mengajar di dalam satu perumpamaan di dalam Injil Matius pasal yang 25 demikian. 主耶稣在马太福音 Pasal 25. 25章那里这样子说： Dikatakan apabila anak manusia datang di dalam kemuliaannya, dia bertata di atas kemuliaannya itu, dikatakan ia akan memisahkan seorang dari seorang. Seperti seorang gembala memisahkan domba-domba dan kambing-kambing. Domba sebelah kanan dan kambing sebelah kiri.
他说，当人子在他的荣耀里同着众天使降临的时候呢，要坐在他荣耀的宝座上，并且把他的他的羊，把它分别，帮他子民分别出来，就好像牧羊人分别这个绵羊和山羊这个一般。Dan raja itu berkata kepada yang sebelah kanan, yaitu domba-domba, mengatakan, sekarang kamu terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia diciptakan. 于是王要向那右边的说：“你们这蒙父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。” Mengapa? 为什么呢？ Sebab kata Tuhan Yesus, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. 因为我饿了，你们给我吃； Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. 渴了，你们给我喝； Ketika aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. 我做客旅的时候，你们留我住； Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. 我赤身露体的时候，你们给我穿； Ketika aku sakit, engkau melawat aku. 我病了，你们看顾我； Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. 我在监里的时候，你们来看我。 Kemudian orang-orang benar itu, yaitu domba yang sebelah kanan, mengatakan kepada dia, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? 然后这些义人就是在右边的这些绵羊群，就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃；渴了，给你喝呢？ Bila manakah kami melihat engkau haus, engkau telanjang, engkau orang asing, engkau sakit, engkau di dalam penjara? 什么时候我们看到你渴了？什么时候看到你们做客里赤身露体？什么时候看到你病了，甚至你在监牢里呢？” Raja itu berkata demikian. 王回答说 Ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu perbuat untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. 王就回答说：“就是主耶稣所说的这一句话。我实在告诉你们，这些事，你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。” Jemaat yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， apakah dengan memandang wajah mereka yang miskin, yang hina, kaum marginal itu berarti kita melihat Allah di wajah mereka? 是否我们以看那些贫穷的人、受逼迫的人、困苦的人，他们面孔，就代表我们已经看到上帝的面呢？ Di dalam sejarah gereja, saya tidak percaya bahwa itulah yang dilakukan dan dialami oleh seorang yang bernama Mother Teresa. 在教会的历史上，我们也知道，这个就是Teresa 修女所经历、所做的事情。 Makin ke perjanjian baru, kita melihat makin jelas. Dan Rasul Yohanes yang dekat dengan Tuhan Yesus mengatakan demikian. 在这个新约圣经，这个使徒约翰这样子说。 Dia memberitahukan janji itu kepada kita bahwa kita akan melihat Dia suatu hari kelak dalam keadaan yang sebenarnya. 这个使徒约翰说，将有一天我们会看到这个上帝的真体。 Rasul Yohanes menulis demikian di dalam surat 1 Yohanes pasal 3, Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. 在约翰一书第3章第2节那里，他说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何还未显明。但我们知道主若显现， Ya, akan tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. 但我们知道主若显现，我们必要向他。” 因为必得见他的真体。 Wow, itu sebuah janji yang diulangi nih. Sebuah janji yang diulangi itu adalah janji yang terindah, yang terbesar. 这是一个在重复的一个应许，是一个最美好的应许。 Dan yang terakhir, 最后 di dalam kitab yang terakhir, Wahyu, 在这个启示录那里， di dalam pasal yang terakhir, 在最后的一章。 Pasal 22. 22章， Dan mereka akan melihat wajahnya. 他们也要见他的面。 Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya
dan namanya Tuhan akan tertulis di atas dahi mereka. 启示录22章第4节那里说，也要见他的面，他的名字必写在他们的额上。 Melihat Allah adalah suatu realitas. 看见上帝是一件事实， Baik saat ini maupun yang akan datang. 无论现在或未来。 Melihat Allah adalah hasrat manusia yang paling dalam. 看见上帝是人的内心深处最大的这个渴望， Misteri yang terbesar, 最大的这个奥秘， tetapi janji yang terindah. 但是最美好的应许。 Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. 清心的人有福了，因为他们必得见上帝。 Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah mungkin kita memiliki hati yang suci, hati yang murni? 我们要思考的一个问题是说，我们是否拥有一颗清心圣洁的心呢？ Di dalam konsep orang Ibrani, hati itu adalah pusat. 在这个希伯来人的他们的这观念里，心就是代表这个中心， Yaitu pusat kita berpikir, pusat kita merasakan, dan pusat kita untuk berkehendak. 就是我们的心思、我们的感受、我们的意愿的中心。 Suci atau murni berarti bersih, tidak bercampur dengan yang lain. 这个圣洁、纯净的意思就是没有跟其他的这个事物混杂。 Suci hatinya atau kesucian dalam hati berarti tidak ada campuran di dalam pusat. 这个内心里面的这个清心圣洁，表示就是没有与其他的这个事物混杂。 Kesucian di hati menunjukkan satu pemurnian di dalam pusat pikiran, di dalam perasaan dan kehendak. 这个内心里面的圣洁是表示一种净化，就是我们的思想、感受、意愿中的这个净化与洁净。 Saya rasa definisi yang paling tepat kita bisa merujuk kepada bagian firman Tuhan itu, yaitu Mazmur 24 ayat 3 dan 4. 我认为最贴切的这个解说，我们可以来看这个诗篇24篇那边所说的。 Mazmur Daud. Siapakah, ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kemudian 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Perhatikan koma. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. 诗篇24篇第3、第4节那里说：“谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是手洁心清，不向希望起誓不怀诡诈的人。” Suci hati atau murni hatinya berarti tidak menyerahkan diri kepada kepalsuan, kepada penipuan. 清心的人、圣洁心的人呢，他不向希望，也起誓不怀诡诈的人。 Itulah integritas, itulah kepaduan di pusat. 这就是所谓的这个正直，这个内心里面的这个合一。 Suci hatinya itu berarti benar-benar tulus. 他的心这个圣洁，就表示他有一个诚心。 Menurut almarhum John Stott, dia mengatakan ini berarti di dalam relasi kita, baik dengan Allah maupun dengan umat manusia, orang tersebut tidak ada kepalsuan. 有一namanya siapa? John Stott. John Scott 曾经这样子说，就是我们与上帝有一个正确、一个好的关系。 Seluruh kehidupan kita, baik secara pribadi maupun di tempat umum, semuanya transparan, terbuka di hadapan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. 无论我们在人的面前，或者在上帝的面前，我们的心都是敞开、透明的。 Apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati, apa yang ada dalam kehendak, semuanya sama. 我们在我们的心思、意念，还有我们的意愿上，都是一致的。 Perjanjian lama, umat perjanjian lama tahu bahwa hati manusia adalah jahat. 在旧约圣经里说，人的心是恶的， Tetapi mereka juga tahu bahwa Allah sanggup memurnikan, mentahirkan hati yang berdosa. 但是他们也相信上帝能洁净这个人的罪过。
Raja Daud setelah berdosa setelah menghampiri Batsheba, dia menulis lagu ini, Mazmur nomor 51. 当这个大卫王他这个以这个拔示巴同事以后呢，他就悔改，写下了这篇诗。 Bersihkanlah aku daripada dosaku. 求你用牛洗草这个洁净我， Dengan hisop maka aku menjadi tahir. 那我就干净。 Kemudian di dalam ayat berikutnya, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat berapa？ 12, ayat 10 ya, 10 atau 12. 接下来他第10节那边说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。” Tuhan sanggup memurnikan hati orang yang berdosa. 上帝有能力来洁净这个罪人。 Jemaat yang saya kasih di dalam Kristus, 亲爱的弟兄姐妹， perhatikan bahwa ucapan bahagia ini ada di posisi yang ke-6. 这个清心的人有福了，这句话呢是排在第6个。 Saya kira percaya urutan setiap ucapan bahagia itu bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan Yesus tahu. 我也相信主耶稣所说出的这个教导与关于有福的这句话，它的这个排序不是偶然的。 Seorang bapak gereja bernama Anselm, A-N-S-A-L-M. 有一位这个教会之父呢，名叫 Alson。 Dia mengatakan kesucian hati berada dengan tepat di posisi yang ke-6. 他说这个清心这句话呢，很正确的排在这个第6位。 Karena pada hari 6 manusia diciptakan menurut gambar Allah. 因为在第6天的时候呢，上帝按照他的形象样式来创造人。 Gambar ini telah rusak oleh dosa. 这个形象已经被罪毁坏了， Tetapi dibentuk menjadi baru 但是被塑造变成新， di dalam hati yang suci oleh karena kemurahan Allah. 在一个圣洁的心里，这因为上帝的恩典与他的慈爱。 Ucapan bahagia yang ke-6 ini dengan tepat mengikuti setelah ucapan bahagia ke-5 tentang kemurahan. 这个清心的人有福了。 这句话呢，就是当主耶稣说了第5句的这个有福，就是存有联系的人有福了之后的这句话。 Karena jika tidak ada kemurahan, jika tidak ada anugerah, hati yang bersih tidak mungkin terjadi. 因为如果没有上帝的恩典，那么清心就不会发生。 Jemaat yang terkasih, jika ucapan bahagia ini berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah ada di urutan pertama, maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi putus asa dan kecewa. 如果这句话清心的人有福了，因为他们必得见上帝排到第1个，那么我们就会灰心，因为我们会觉得我们不配，也没有能力， Karena kita merasa tidak sanggup dan tidak layak. 因为我们会觉得我们是无能为力，我们也不配。 Tapi Tuhan Yesus tahu kesulitan kita. 但是主耶稣知道我们的这个苦处。 Perhatikan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia memulai ucapan bahagia ini dengan perkataan miskin di hadapan Allah atau miskin secara rohani. 所以主耶稣他怜悯我们，当他说出第1句的这个有福的这句话，他说虚心的人有福了。 Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak sempurna, tetapi kita dipimpin terus di dalam proses penyucian hati kita. 这表示我们的心是不洁净的，但是主不断的带领我们来经历这个洁净我们心的过程。 Miskin di hadapan Allah, miskin secara rohani, merasa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, itulah proses penyucian hati. 在上帝的面前，我们觉得虚心，就是我们在上帝的面前觉得我们很这个贫穷，这个也就是一个洁净我们心的一个过程。 Orang yang berduka cita, orang yang sedih karena dosa, itu adalah proses penyucian hati. 哀痛的人，他觉得因为他犯了罪，他身上有罪，
这个也是一个洁净人的心的一个过程。 Lemah lembut itu adalah proses penyucian hati, menjadikan kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. 温柔也是一个洁净我们心的一个过程，因为我们不依靠我们自己的能力。 Lapar dan haus akan kebenaran, itulah proses penyucian hati. Supaya apa? Kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri sendiri. 饥渴慕义的意思就是也是一个洁净我们心的一个过程，因为我们放下了我们的自私，我们的自我。 Karena kebenaran di sini itu berarti apa? Righteousness yang berarti right relatedness, right relationship. 义的这里意思就是公义，就是有一个正确的一个关系。 Itu berarti apa? Hubungan yang benar, hubungan yang intim, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. 意思是什么呢？意思就是我们与人跟上帝有一个正确、有一个亲密的关系。 Murah hati itu adalah proses penyucian hati dengan menunjukkan kemurahan kepada orang lain, kita melepaskan keegoisan kita. 连续呢，也是一个洁净我们心的一个过程。因为当我们向人表示怜悯的时候呢，我们就放下了我们的自私、我们的自我。 Suci di dalam hati itulah kehendak Tuhan bagi kita. 清心就是上帝在我们每个人的身上的旨意。 Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Pasti melihat Allah. 主耶稣也是允许我们说，清心的人有福了，因为他们必得见上帝。 Pertanyaan adalah bagaimana kita dapat memiliki hati yang suci? 问题是说，我们怎能拥有一颗清心呢？ Kita tidak mungkin bisa menyimpan kebohongan, kepalsuan, kemunafikan di dalam diri kita. 我们不可能把这些希望的事、假冒伪善的事、诡诈的事隐藏在我们的心里。 Pemazmur Daud, dia menuliskan lagu ini di dalam Mazmur 139, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 大卫呢，在他诗篇139篇那里这样子写说：“上帝啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念。” Bagaimana mendapatkan hati yang suci, hati yang murni? 我们怎能得到一颗清心、一个纯净的心呢？ Untuk menyucikan hati kita adalah kita menerima Tuhan Yesus dan menerima Injilnya. 如果我们要洁净我们的心，我们就要接受主耶稣，接受他的福音。 Lebih tepat lagi, Tuhan Yesuslah yang mendapatkan kita, Injillah yang mendapatkan kita. 更正确的是说，是主耶稣，是福音得着了我们。 Perhatikan satu pasal sebelumnya kalau mau buka Alkitab, Matius pasal yang 4 dikatakan demikian. Matius pasal 4 ayat 16 dan 17, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar itu, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. 我们打开我们的圣经马太福音第4章16节那里说：“那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光发现照着他们。” Dan sejak waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. 从那时候，主耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。 Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. 天国近了，你们应当悔改。 Kerajaan surga telah datang ke dunia. 天国已经临到这个世界。 Itulah firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya telah digenapi. 这就是以赛亚先知所说的这个预言，现已经被应验出来了。 Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang tersebut. 坐在黑暗里的百姓已经看见了大光。 Mereka yang diam di negeri dinaungi maut telah terbit terang. 坐在死荫之地的人有光发现照着他们。 Terang yang besar itu, yang terbit itu adalah pribadi. 这个所发出的大光是一个位格， Terang yang besar itu adalah kebenaran. 这个大光是公义， Terang yang menaklukkan kegelapan. 是征服黑暗的光。 Yesus Kristus telah datang. 主耶稣已经来到， Oleh sebab itu, sejak saat itulah Tuhan Yesus berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. 因此从那时候开始，主耶稣就传道说：天国已近了，你们应当悔改。
Yang dapat mengusir kegelapan hati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. 能这个除掉我们内心深处的这个黑暗，就是主耶稣基督。 Yang dapat mentahirkan, memurnikan hati itu adalah Tuhan Yesus. 能洁净我们的心的，就是主耶稣基督。 Kita ingat sebuah kisah di dalam Injil Lukas dikatakan demikian. 我们记得有一个故事，就记载在路加福音那里说， Ketika Simon Petrus melihat bahwasanya Tuhan Yesus bisa mendatangkan banyak ikan, padahal mereka udah semalaman berusaha keras, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. 当这个西门彼得看见主耶稣会使这个鱼这个那么多，其实他们在前一个晚上的时候呢，他们已经很努力，但是却抓不到鱼。 Tuhan Yesus hanya suruh kamu tebarkan jala ke sebelah situ. 主耶稣只是吩咐他们说：“你把网撒在这个海里。” Dan ikan yang tertangkap di dalam jala itu sangat banyak sekali. 这个他们网上所抓到的鱼很多。 Simon Petrus menyadari dirinya dan juga menyadari siapa Tuhan Yesus. Kemudian dia tersungkur di depan Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. 西门彼得很清楚知道他是谁，他也清楚知道上帝的是谁，所以他就俯伏在上帝主的面前说：“主啊，你离我而去吧，因为我是有罪的人。” Sebagai seorang berdosa, kita tidak mungkin tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang suci. 因为我们身为罪人，我们没办法在圣洁上帝的面前站立得稳。 Tetapi kabar baiknya Allah mau menghampiri kita. 但是好讯息是说，上帝却要亲近我们。 Di malam terakhir Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, 在这个最后的夜里主耶稣向彼得说： Jikalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. 他说：“如果我不洗你的话呢，那你与我无份。” Jemaat yang terkasih, kita perlu Tuhan Yesus mentahirkan hati kita. 亲爱的弟兄姐妹，我们需要主耶稣来洁净我们的心。 Kita harus memberikan ruang kepada Tuhan Yesus untuk sempurnakan, untuk sucikan, untuk tahirkan hati kita. 我们需要把我们的内心深处的这个空处给主耶稣，好让他可以来洁净我们的心。 Karena Tuhan Yesus tahu. 因为主耶稣知道， Sesungguhnya dia tahu 其实他知道， apa itu kesucian dan kekudusan Allah. 所谓上帝的这个圣洁是什么 Makarios, ？Makarios， Anda benar, Anda sudah dalam koridor yang benar, Anda sudah di dalam relasi yang benar. Orang yang suci hatinya, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita akan melihat Allah. 他说：“你对了，你已经处在一个正确的关系上，你已经走在这个正确的道路上。然后就是弟兄姐妹，你和我清心的人有福了，我们必得见上帝， Melihat Allah, 看见上帝。 ya, kita melihat Allah. 是的，我们看见上帝， Tuhan berjanji. 上帝应许。 Mari kita masuk dalam doa. 我们来进入祷告。 Di dalam masa prapaskah ini, mari kita siapkan hati kita untuk merenungi karya ajaib, karya keselamatan Tuhan Yesus bagi kita. 在这个受难节之前，我们再次来到主的面前，来思想上帝在我们的生命当中，在我们身上所做的圣工。 Kita berdiam diri sejenak dengan lembut lagu Aku Perlu Tuhan Yesus yang tadi kita naikkan, mengiringi kita di dalam renungan kita pribadi. 我们安静一片刻，好让这首诗歌来陪伴我们。这时候，我们安静的在主的面前来思考，来默祷。
Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父， hanya satu permintaan kami, Engkau menolong kami. 主啊，我们只求你帮助我们， Kami perlu Tuhan Yesus, 我们需要主耶稣， karena kami berpegang kepada janji Tuhan, kami akan melihat Allah. 因为我们抓住你的应许，我们必得见上帝。 Tolonglah setiap anak-Mu, jemaat Tuhan, 主啊，求你帮助你的儿女们， di mana saja mereka berada, baik di ruang kebaktian ini maupun di rumah. 无论他们是在教堂里的，或者在家中的， Kami pegang janji Tuhan. 我们都守住你的应许。 Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena 清心 mereka melihat Allah. 清心的人有福了，因为他们必得见上帝。 Demi nama Tuhan Yesus yang mengajarkan khotbah di atas bukit, 我们感谢主耶稣的登山宝训， kami berdoa bersama-sama. 我们一起祷告。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 上帝祝福大家。